Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Rushdudin bin Sa'ari, nombor metrik AA22025. Saya telah berdaftar bagi subjek Koku Asas Tauhid pada 6 hari bulan 1 2024. So, saya akan teruskan dengan bahagian A. Masalah yang saya hadapi baru-baru ini ialah masalah kewangan. Seperti yang semua student biasa alami, lagi-lagi pada hujung semester, week ke-13, week ke-14, kebanyakan student mengalami masalah kewangan. Jadi insyaAllah saya akan huraikan sedikit sebanyak. Yang pertama ialah apakah yang ingin Allah sampaikan mengenai dirinya berdasarkan daripada masalah kewangan itu. Yang pertama ialah Allah bersifat istighna, iaitu Allah Maha Kaya. Allah bersifat istighna yang bermakna Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu, yakni makhluknya yang membutuhkan kepadanya. Seperti contohlah, seperti saya yang mengalami masalah kewangan, mestilah saya mesti membutuhkan kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah, kerana kepada Allah lah kita meminta pertolongan kan. Kita tak boleh nak mohon pertolongan kepada manusia sangat. Dalil Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak memerlukan segala sesuatu, sedangkan segala sesuatu membutuhkan Allah. Dari surah Al-An'am ayat 164. Dan menerangkan dengan lebih terperinci bahawa semua makhluk ciptaannya makhluk yang memerlukan Khaliq, iaitu Allah. Jadi untuk poin yang kedua ialah Allah yang bersifat Ar-Razzaq, iaitu Allah yang Maha Pemberi rezeki. Allah sudah memberi rezeki dan menentukan rezekinya sewaktu sebelum kita lahir lagi. Allah sudah menetapkan rezeki kita. Kalau dia cakap cukup macam tu je, macam ni je. Semua itu sudah ditentukan. Jadi dalil daripada Al-Quran dan maksudnya ialah dan Allah lah yang Maha Pemberi rezeki Ar-Razzaq kepada seluruh makhluk. Dari surah Al-An'am ayat 141. Yakni menerangkan bahawa Allah memberikan rezeki pada semua makhluk. Allah menetapkan rezeki pada semua makhluk. Walaupun saya sedang mengalami masalah kewangan, tapi Allah memberi rezeki dari segi lain. Seperti Allah tidak memberi rezeki dari segi kewangan, tapi Allah memberi rezeki dari segi kesihatan, yang ini dapat membantu saya menghadapi hari-hari dengan lebih baik, dengan lebih lancar. Okey. Bahagian kedua ialah bagaimanakah kita berakhlak dengan peristiwa berikut. Yang pertama ialah dengan tidak menyalahkan Allah. Seperti yang kita tahu, semua yang berlaku ini atas izin Allah, atas kehendak Allah. Dan kita tidak boleh menyalahkan Allah atas berlakunya sesuatu perkara itu. Setiap yang berlaku ada hikmahnya. Allah menjadikan sesuatu itu mesti ada sebabnya. Mungkin Allah ingin memberi peringatan kepada saya kerana saya selalu boros dalam berbelanja, dan Allah menguji saya dengan menghilangkan nikmat kewangan itu dan memberi masalah dalam kewangan itu. Poin yang seterusnya ialah dengan bertaubat dan memperbaiki diri. Allah memberi ujian kepada hamba-Nya untuk hamba-Nya lebih dekat kepadanya, kembali kepadanya dengan bertaubat kepadanya. Mungkin Allah memberi ujian itu kerana kita banyak dosa ataupun terlalu lalai kepadanya. Allah memberi ujian, yakni memberi peringatan kepada kita supaya kembalilah kepada Dia, bertaubatlah kepada Dia. Jadi dengan bertaubat
kita dapat kembali kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi bahagian B pula, bahagian B, saya akan menerangkan tentang topik-topik yang berkenaan. Topik yang pertama ialah kenali diri. Kita mesti kenal diri kita, yakni mengapa kita diciptakan, dan dalam Quran sudah dinyatakan mengapa kita diciptakan, iaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah. So kita mestilah balik pada konsep asal kita. Kita mesti kenal diri kita, iaitu kita mesti kenal Tuhan kita, supaya kita dapat beribadat kepadanya dan menambahkan iman kita. Topik yang kedua iaitu kenali Allah. Dari perkataan syahadat, perkataan mula-mula yang kita dapat kenal Allah daripada perkataan syahadat, dari ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan mempelajari ilmu tauhid, kita dapat mengenal Allah dengan lebih dekat, dengan lebih terperinci, dari segi zat-zatnya, sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Ini dapat mengenal Allah dengan lebih dekat. Apabila kita mengenal Allah ni dengan lebih terperinci, secara tidak langsung akan menambahkan iman kita dan terus dapat memperbaiki masalah-masalah kehidupan kita, seperti yang paling ketara lah, seperti solat. InsyaAllah lepas kita mengenal Allah, kita akan khusyuk, insyaAllah akan khusyuk dalam solat dan akan menjaga waktu dalam solat itu, dan tidak, insyaAllah tidak akan meninggalkan solat itu. Topik yang seterusnya ialah kenali Rasulullah SAW. Mula-mula marilah kita selawat Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberi 10 kebaikan bagi satu selawat kepada Nabi. Ini menunjukkan betapa besarnya selawat ke atas Nabi, betapa besarnya selawat ke atas Nabi. Kita dapat mengenali Rasulullah dengan mempelajari al-sunnah, ilmu sunnah. Seperti contohnya sunnah ni dengan mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah tidak perlu membuat semua. Kata Ustaz saya pernah kata, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita ambil yang mana kita boleh lakukan dalam kehidupan seharian, seperti membela janggut, pakai baju dengan sebelah kanan dulu, itu sudah mengikuti sunnah. Kita niat mengikut sunnah, sudah dapat pahala. InsyaAllah dapat mengenali Rasulullah, dapat mendekatkan diri kepada Rasulullah. Untuk mengetahui lebih banyak tentang sunnah Rasulullah, kita boleh mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah. Okey, topik yang seterusnya ialah Asma'ul Husna. Asma'ul Husna terdiri daripada 99 nama Allah, yakni menunjukkan betapa berkuasanya Allah dengan nama-nama tersebut. Kita mesti percaya kepada Asma'ul Husna supaya kita merasa rendah diri kepada Allah. Siapalah kita kalau nak dibandingkan dengan Allah, memang tidak dapat dibandingkan langsung dengan sifat-sifatnya yang maha berkuasa dan sebagainya. Topik seterusnya asbab musabbab, yakni kita mesti percaya bahawa setiap yang berlaku itu mestilah atas kehendak Allah. Walaupun kita nak sesuatu itu, tidak mungkin benda itu akan terjadi tanpa izin Allah. Contohnya lah kipas. Sebagai contoh kipas. Kipas ni seperti yang sains dah faham kan. Kipas ni dapat menyejukkan. Sebab apa? Dia mengeluarkan udara, mengembuskan udara kepada kita. Tapi kenapa kipas pada hari ini tapi kipas ni belum tentu dapat memberi kesejukan kepada kita. Semua
tanpa izin Allah, kipas ini tidak boleh memberi kesejukan kepada kita. Jadi dengan izin Allah, biiznillah, insya-Allah kipas itu akan memberi kesejukan kepada kita. Jadi kalau Allah cakap kun fayakun, maka terjadilah seperti perkara itu. Topik yang seterusnya iaitu akhlak orang yang bertauhid dan mencintai Rasulullah. Akhlak orang yang bertauhid dan mencintai Rasulullah ni merupakan akhlak yang terpuji. Sebagai contohnya akhlak kesabaran. Pada masa kini ya, seperti yang kita tahu, kesabaran seseorang itu sangat rendah dibandingkan dengan zaman-zaman terdahulu. Yang paling ketara kita boleh nampak ialah melalui percakapan. Apabila seseorang itu sedang dicabar, di mana dia akan mengeluarkan kata-kata yang kasar, itu membuktikan bahawa seseorang itu bukanlah tidak berakhlak, tapi akhlaknya masih rendah. Dia memerlukan banyak, dia perlu pelajari banyak tentang akhlak supaya dapat menaikkan iman dia, menahan kesabaran, meningkatkan kesabaran supaya kita mengeluarkan kata-kata kasar. Sikap orang yang bertauhid ni, dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar, kerana mengeluarkan kata kasar ini dapat mendatangkan dosa dengan mudah saja. Dosa daripada lisan, kita dapat melakukan dosa dengan mudah. Akhir kata, ilmu tauhid ini wajib dipelajari oleh semua umat Islam dan perlu diamalkan oleh semua umat Islam. Jadi marilah kita sama-sama mempelajari ilmu tauhid dan menghadamkan dalam diri kita masing-masing. InsyaAllah iman kita akan menaik, insyaAllah, supaya kita mendapat berkat daripada Allah. Semua yang baik itu daripada Allah, dan semua yang kurang itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.